Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال سبحنا طرقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam ini malam yang terakhir kita tutup kitab sempurna masuk bulan Ramadan, dan kita akan sambung selepasnya. Jadi malam beginilah apa yang disebut oleh para ulama ialah malam-malam anugerah Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam bertuah, malam yang mana semakin hampir kepada bulan Ramadan, seperti mana Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala pernah berkata, ini suatu anugerah Allah. Apabila semakin hampir kepada bulan Ramadan, maka seseorang itu diberi kekuatan dalam mengerjakan ibadah, yakni dia sentiasa duduk dalam ibadah, dan diberi kesihatan kepada tubuh badannya. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah disuruh oleh Abu Hasan Asy-Syadzili sentiasa kita minta doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan taufik kepada kita dalam mengerjakan ibadah, lebih lagi semakin hampir kepada bulan Ramadan al-Mubarak yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini juga kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-27 kita ambil sikit atas tu. Sebelum ni kita telah baca dah berkaitan dengan banyak ilmu berbekal dengan beribadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-27, berkata Allah Ta'ala, "Hai anak Adam, banyak olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah kepada Allah, kerana bahawasanya jalan syurga itu amat jauh dan tegah olehmu daripada perahumu, yakni imammu, kerana bahawasanya laut itu amat dalam dan ombaknya itu amat besar dan anginnya itu keras dan ringan olehmu akan tanggunganmu. Maka gunung itu amat tinggi, yakni kerana bahawasanya titian sirat mustaqim itu amat seni-seni." Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan khaliskan olehmu akan amalmu, maka bahawasanya yang menerima itu amat melihat, maka segala keinginanmu itu di dalam syurga jua, dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua. Maka dan pada hadapan itu beberapa bidadari yang indah-indah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-27, berkata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berkata lagi dalam hadis kursi apa? "Hei anak Adam, banyak olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah kepada Allah, kerana bahawasanya jalan syurga itu amat jauh." Jadi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah baca dah sedikit baru ni, sebelum ni,
Allah Ta'ala menyatakan banyak olehmu berbekal dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana bahawasanya syurga itu jalan syurga, yakni jalan nak pergi ke syurga itu amat jauh. Ada dua pandangan ulama menyatakan jalan jauh itu. Di antaranya jalan nak pergi ke syurga itu pertama orang panggil hissi, yakni satu persatu kita duduk di alam dunia sekarang ni, kita akan berpindah kepada alam barzah, seperti mana ahli-ahli Jumaah kita dan yang sebelum ini. Begitu juga orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, itu dah pergi sebelum iaitu sebelum kita tu. Mereka pergi alam barzah, alam akhirat, sehingga syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ akan dihitung di dalam alam barzah, ditanya satu persatu amalan begini. Dia akan di akhirat pula akan ada hisaban yasira. Ada orang dapat hisab dengan mudah, kiraan gitu gigih lah. Maknanya kalau boleh tahan awak, boleh tahan gilah, begitulah. Tu di antaranya. Tu apa panggil perjalanan. Di antaranya lagi perjalanan yang jauh ini juga ulama menyatakan ada jalan satu lagi, jalan iaitu tipu daya syaitan. Jalan ke syurga ini amat susah, amat jauh juga, iaitu di antaranya penuh dengan tipu daya syaitan. Kita mengerjakan ibadah ni kadang-kadang mari tipu daya syaitan. Syaitan kata bagus awak buat ibadah, bahkan ibadah awak ni lebih baik daripada orang, awak ni naik maqam yang tertentu, hebat gini. Itu setengah daripada tipu-tipu daya syaitan. Jadi bila kita tahu tipu daya syaitan ni, kita tepilah. Ada baik, mari sifat-sifat yang tidak baik, rasa hebat, rasa diri mulia, diri ni, kita buang. Itu tipu jalan nak ke syurga itu ala musyaqqah ataupun aqabah yang dinakal oleh Imam Ghazali dan kitab Minhajul Abidin. Itu di antaranya. Jadi dalam hadis kursi ini juga sebahagian ulama bahkan dalam hadis yang lain hadis kursi juga dia menyatakan bahawasanya jalan syurga itu amat jauh, yakni berbekal olehmu. Kita nak pergi berjalan jauh, kita akan buat bekalan. Kita akan buat bekalan pada kereta kita, pada diri kita, pada ahli keluarga kita. Kita akan bawa bekalan begini. Untuk baju banyak mana, pakaian ni banyak mana, begini. Kita akan bawa. Itu di atas dunia kita sudah buat persiapan. Maka perjalanan di akhirat ini amat jauh. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu ialah bekal taqwa. Disuruh kita berbuat bekal untuk bertemu Allah, iaitu dengan taqwa. Dan taqwa dengan kata takut dengan Allah, iaitu imtithalil awamirillah, iaitu menunai apa perintah Allah, wajtanibu nawaihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antaranya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh hadis kursi. Dan tegah olehmu akan perahumu, yakni imammu. Yakni tegah olehmu akan perahumu, yakni imammu, kerana bahawasanya lautan itu amat dalam dan ombaknya itu amat besar dan anginnya itu keras. Jadi disuruh kita tegahkan olehmu akan perahumu, yakni keimanan kita ni, yakni jaga perahu kita ni, keimanan kita ni, daripada tergoda dengan tipu daya syaitan dan tipu daya manusia yang jahat, supaya kita sentiasa menguatkan keimanan kita. Kita jaga keimanan kita. Kita tahu dah perkara yang menyuburkan keimanan kita apa? Kita buat ibadah itu, ibadah sunat tu, ibadah lisan dengan zikrullah, dengan di mana saja kita berada, perkara yang menyuburkan keimanan kita itu. Kita jaga perahu. Perahu ditasbihkan seperti dia seperti
iman ditashbihkan seperti perahu. Perahu kita duduk dalam ombak, dalam perahu, dalam air laut, bisa kata kita tak naik apa-apa. Kita tak naik kapal besar ke apa, kita naik perahu saja. Perahu kita akan jaga molek, keseimbangan gini, duduk tengah molek begini, kita akan jaga supaya tidak jatuh kita. Sebab kita tahu ombak sekarang ni besar, lepas tu angin pula kuat. Maka begitulah keimanan kita lebih di akhir zaman. Di akhir zaman ini keimanan seseorang Islam itu Rasulullah sebut dalam suatu hadis, iaitu keimanan dia akan tergoyang disebabkan ini, disebabkan ini, sebab ini, bermacam-macam. Itu disebut Rasulullah SAW. Jadi hak mari serang kita ni bentuk begini, kadang-kadang melemahkan iman kita. Yang menyerang perahu kita iaitu kestabilan air ombak tu, gitu goyang gini. Jadi perahu kita tak tenang, gini goyang gitu, goyang gini. Dan mari pula angin, kita lebih cermat lagi. Maka begitulah keimanan orang-orang yang beriman ni, orang Islam ni sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah keimanan kita yazid wa yang kus. Ada naik turun. Hak naik alhamdulillah. Marilah hombok apa-apa pun, marilah ribut apa-apa pun, tetap istiqamah di atas iman, di atas ibadah. Tetap istiqamah di dalam menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau iman yang kus, iman yang kurang ini, mari hombok balik. Mari angin keras, balik kepada agama lain, murtad, na'udzubillah min zalik. Mari lautan dalam, menyebabkan malah buat ibadah dan sebagainya. Bila orang tu keimanan dia rendah, malah buat ibadah, ada sampai tahap kadang-kadang buat ibadah, kadang-kadang malah buat ibadah, ada sampai tahap jadi murtad, na'udzubillah min zalik, keluar terus dari Islam. Ini disebabkan ombak ataupun angin yang keras yang mari langgar dia, menyebabkan keimanan dia tu tergoyang. Sebab itulah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma tsabbis bil imanana. Ya Allah, tetap olehmu akan keimanan kami ni. Sebab itulah Rasulullah SAW di akhir tahiyat awal tu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ataupun wa ala ta'atik, supaya Allah Taala tetap kita di atas Islam, di atas keimanan itu. Sebab akan mari perkara-perkara yang menghalau kita, yang melemahkan keimanan kita. Na'udzubillah min zalik. Rajin buat ibadah bagus begini, mari angin kencang, malah buat ibadah, bahkan tak percaya pula kepada Islam, bahkan berpura-pura pula dengan Islam. Itu di antaranya keimanan itu ditashbihkan seperti perahu. Maka perahu gitulah, mari ombak kuat, kena molek terbalik. Mari ombak kuat, kalau dia jaga molek, insya-Allah selamatlah. Sikit sebanyak walaupun masuk sikit air, tu jaga. Dan begitu juga keimanan kita. Mari angin, mari ujian, nisbah kepada ibadah kita, kita dapat jaga. Mari dengan keduniaan, dunia yang nak menipu daya kita, kita dapat istiqamah ibadah kita. Kita dapat jaga ibadah kita. Kita dunia, kerja dunia seperti biasa, tapi kita jaga semua keimanan kita. Ni orang selamat ni. Ni ibarat ombak, angin kencang mari, dia tetap buat ibadah. Ni kita nak. Itu di antaranya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ringan olehmu akan tanggunganmu itu, maka gunung itu amat tinggi, yakni kerana bahawasanya titiang sirat itu amat seni-seni. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan, kurangkan tanggunganmu. Apa maksudnya? Iaitu perkara yang tidak berkaitan dengan rezeki kita, ataupun perkara yang tidak menyusahkan kita, kurangkanlah.
Kita nak mencari rezeki, nak mencari dunia, tak jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah seperti biasa semua dalam hadis-hadis lain, dalam kata-kata ulama yang lain, banyak Rasulullah menyatakan selagi mana rezeki itu ataupun pencarian rezeki itu ataupun dunia itu tidak mengganggu ibadah kita. Selagi mengganggu ibadah kita, maka kata Allah Azza wa Jalla, kurang olehmu akan rezekimu. Apa maksudnya? Tinggalkanlah perkara yang melalaikan ibadah kepada kamu. Kadang-kadang cari rezeki, cari dunia menyebabkan dia tinggal ibadah, dia tinggal perkara hak yang wajib. Kadang-kadang tu hak sunat tu ada yang masalah, itu terserah pada dia nak semakin hampir dengan Allah, memperbanyakkan yang sunat. Tetapi hak paling bahaya meninggal ibadah yang wajib. Itu di antaranya. Sebab apa? Maka gunung itu amat tinggi. Kerana gunung itu amat tinggi, apa maksudnya? Kerana perjalanan titian sirat itu amat seni-seni, yakni nisbah kepada kalau kita cari rezeki, cari dunia yang melalaikan, kadang-kadangnya seperti gunung, yakni kadang-kadang boleh jatuh kita kepada perkara melalaikan ibadah kepada Allah. Sebab kita duduk naik tinggi-tinggi semua, naik tinggi-tinggi, tak sedarlah kita duduk atas sekali dah. Kadang-kadangnya boleh jatuh. Tetapi sabit dengan hadis Al-Iman Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, ada orang Allah Ta'ala letakkan rezeki dia tinggi seperti gunung, tapi dia tidak jatuh. Ini setengah daripada Allah Ta'ala pelihara dia. Seperti mana para sahabat, seperti mana Nabi sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedudukan Nabi Sulaiman macam mana? Dia orang hebat, orang kaya, pemerintah di kalangan jin, manusia lagi. Tapi dia naik kedudukan tinggi. Tengok, itu walaupun dia seorang Nabi maksum, tetapi kita boleh mengambil tauladan daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan kita bukan Nabi Sulaiman saja, bahkan orang yang bukan Nabi pun, mereka ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi kalau perkara mengganggukan rezeki kita, mengganggukan ibadah kita, maka berhati-hati kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya titian sirat mustaqim itu amat seni-seni. Seni apa maksud? Yakni halus. Bahkan ada riwayat kata sehelai rambut di belah 7. Ada riwayat juga menyatakan seperti mata pedang, halusnya. Maka bergantung kepada kelalaian kita di dunia macam mana. Kalau kelalaian kita lebih dari maka kadang-kadangnya boleh kita jatuh, na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan khalis olehmu akan amalmu, maka bahawasanya yang menerima itu amat melihat, maka segala keinginanmu itu di dalam syurga jua, dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua, dan pada hadapanmu itu beberapa bidadari yang indah-indah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyatakan lagi di ahli kursi, wahai anak Adam, khalis olehmu amal kamu, yakni bersih olehmu amalmu ataupun ikhlas olehmu akan amalmu, yakni bersih-bersih itu daripada sifat-sifat yang tidak baik, daripada sifat-sifat aghiyak, kekotoran, debu-debu yang jahat yang sentiasa nak memusnahkan ibadah kamu. Bersih olehmu. Diri kita bersih itu sudah dikatakan sebagai ibadah. Al-Imam An-Nawawi menyatakan diri kita usaha untuk membuang sifat-sifat yang tidak baik ketika kita mengerjakan ibadah ataupun selepas kita mengerjakan ibadah, maka suatu ibadah, mari buat ibadah, mari juga sifat-sifat yang tidak baik kita pun buang. Tak baik, astagfirullahalazim.
tengah ibadah sebadah, mari sifat riak, ataupun mari sifat ujub, kita pun istighfar. Maka orang-orang gitulah, makam kedudukan orang-orang, perjalanan orang soleh ni, perjalanan kita buat sekarang ni perjalanan orang soleh. Maka kalau mari sifat-sifat itu seperti mana disebut Zakaria Al-Ansari, kita tepihlah, tepih melalui istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Mari sifat ujub, astaghfirullahalazim. Mari diri berasa hebat, astaghfirullahalazim. Mari berasa aku pandai, aku bijak, aku ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dakwah aku semua tak nampak Tuhan, aku sikit, aku semua. Maka istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan begitulah. Akhir sekali dia akan berpindah, akan slowlah. Nafsu ni dia aqad, dia suatu perkara. Nafsu ni benda yang liar. Sebab dia sentiasa diasuh oleh syaitan. Bahkan di bulan Ramadan pun walaupun syaitan diikat, tapi nafsu tetap liar juga. Sebab dia walaupun ketua dia tak ada, dia sentiasa diasuh. Tetapi perkara yang merendahkan ataupun nak menghalang nafsu, istighfar pada Allah. Batulah setengah daripada tariqah mereka memulakan bacaan tariqah mereka, di antaranya mereka membaca istighfar, astaghfirullahalazim, tariqah Syarbandi ke Amaliyah ke apa ke. Di antara mereka ni dengan istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim. Bahkan Hasan Basri pun dalam Ma'surah pun ada istighfar. Buat mari pula penghulu istighfar lebih lagi pula, Allahumma anta rabbi. Bahkan Al-Imam Asy'arawi rahimahullahu taala menyatakan, disunatkan kamu tiap-tiap pada waktu pagi sentiasa membaca penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu. Kita duk baca sama dulu. Zaman dari zaman Ustaz Mak dulu lagi. Tu baca sama. Lepas tu baca. Itu di antaranya penghulu istighfar itu, kata Imam Asy'arawi, adalah nak merendahkan nafsu yang liar itu. Itu di antaranya. Sebab dia sentiasa nak syarikat ibadah kita dengan syaitan. Nafsu ni dia duduk tengah-tengah. Dia nak ambil Allah, nak ambil syaitan, ataupun dia nak ambil dunia, ataupun dia nak ambil makhluk lain, nak bersyarikat dengan Allah, nak bersekutu dengan Allah. Sedangkan Allah menyatakan haram, dosa besar kalau kamu ambil syaitan, kamu ambil makhluk lain, menyerutukan aku, mensyarikatkan aku dalam mengerjakan ibadah pada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka syaitan, maka nafsu, oleh kerana dia ni boh dia adalah syaitan, maka dia sentiasa jadi orang tengah. Maka kita nak tabuhi dia ni, menyembelahi syaitan supaya dia tunduk. Maka sebab itulah kita disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di kalangan orang-orang yang sentiasa secara lerek Allah Taala beri kelebihan pada dia. Mana buat ibadah terus dapat ikhlas kepada Allah. Tak ada benda lain dia. Dia buat ibadah, terus nampak Allah, terus buat ibadah untuk Allah. Tu ada golongan begitu. Ada. Tu mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan begitu. Tetapi syaitan dia tidak sunyi. Dia tidak sunyi bila dia tahu kita ni sudah ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Ketika kita mengerjakan ibadah tadi tu, dia akan ganggu pula di luar, menyebabkan marilah sifat-sifat yang tidak baik, sifat berasa ujub, sifat ni. Sebab tu Imam Ghazali kata, antara sifat-sifat mazmumah yang aku paling takut ialah sifat ujub, dan paling payah nak buang adalah sifat ujub. Sebab apa? Sebab ujub dia duduk perseorangan, dia tidak kaitan dengan orang, kata Imam Ghazali. Dia duduk seorang-seorang, oh pandai aku, oh bijak aku, hebat aku, oh gini, sesat dia bilang. Dia tak nampak Allah, dia dakwa aku. Itu di antaranya. Jadi perjalanan sebagai orang awam, ke perjalanan kita sebagai salib, orang-orang yang nak menjalan hati ke hadratillah ni, maka tepih dengan istighfar. Itu di antaranya.
Kita berdapat sembahyang tarawih 20 rakaat, alhamdulillah, anugerah Allah. Lepas tu dapat pula tadarus Al-Quran, alhamdulillah, kekuatan daripada Allah, taufik daripada Allah. Tak cukup pula, balik rumah pula, baca Al-Quran pula, buat begini pula, begini ibadah, alhamdulillah, anugerah Allah, begini. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mari sifat-sifat tidak baik, tapi dengan istighfar. Dan maka bahawasanya yang menerima itu amal melihat, kerana kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, khalis amal kamu itu, kerana bahawasanya yang menerima itu amal melihat, kerana yang menerima amal itu, amalan kamu itu adalah Allah yang a'lamu, yang sangat mengetahui, dan yang amat kaunuhu basiran, yang sangat melihat keadaannya, melihat keadaan kamu tu mengejar ibadah di luar ke dalam hatimu, dia tahu ke macam mana. Maka segala keinginanmu itu di dalam syurga jua. Kalau nak berasa hebat, nak berasa keinginan, hak yang sebenar, hak yang betul adalah keinginan kita dalam syurga suatu hari nanti. Keinginan yang sebenar adalah keinginan di dalam syurga. Sebab itulah bila ahli syurga, bila dia dapat niti di atas tiang sirat, apa dia kata? Salaman, selamat. Dia kata, mari golongan lain pula duduk niti atas tiang sirat sampai kepada tebing syurga tu. Dia kata apa? Salaman, selamat. Inilah janji Allah di atas dunia dulu. Ni begitu indahnya syurga di depan mata aku sekarang ni. Dia kata salaman. Sebab apa? Kerana keinginan yang hakiki, yang sebenar adalah syurga. Orang beriman, walaupun keinginan dia di atas dunia begini, itu bukan keinginan yang sebenar lagi. Kerana akan mari tipu daya. Mari begini, mari sifat yang tidak baik, gini. Tu hak yang dapat jaga, alhamdulillah. Hak dah dapat jaga, macam mana? Maknanya banyak lagi aqabah ataupun ganjau-ganjau yang nak menipu dayakan kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua. Kemenangan adalah di akhirat kelak. Sebab itulah bila seorang sahabat Nabi SAW tanya, wahai Rasulullah, macam mana kami nak mendapat kemenangan di akhirat? Rasulullah menyatakan, kalau kamu ahli kebajikan di dunia, kamu juga ahli kebajikan di akhirat nanti. Apa maksud? Kalau di dunia kita ikhlas, kita buat ibadah sungguh, betul-betul kerana Allah, tidak ada benda-benda yang lain, maka Allah menjadikan kita ahli kebajikan juga di akhirat kelak. Sebab di dunia kita menjadi ahli kebajikan, kita buat itu, buat ini, maka di akhirat kelak Allah menjadikan kita ahli kebajikan. Maka ketika itulah kita akan mendapat kemenangan di dalam akhirat, iaitu kita akan mendapat suratan amal dari sebelah tangan kanan. Itu di antaranya, itu kemenangan sebenar. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan pada hadapanmu itu beberapa bidadari yang indah-indah. Dalam syurga ni bidadari yang indah-indah, iaitu dalam syurga hebat bidadari ni. Rasulullah menyebutkan sebuah athar Muhammad SAW, kalulah sehelai rambut dia jatuh, dalam kitab itu Khifrul Kiram, disebut bahawasanya kalulah sehelai rambut dia jatuh di atas dunia ni, wangi semua. Tu sehelai rambut. Banyak lagi. Disebut oleh Rasulullah SAW. Keinginan apa panggil bidadari itu. Allah Ta'ala sediakan bidadari kepada orang penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah isteri saya dulu, hak dunia dulu, macam mana pula bidadari ada dah ni? Maka kata ulama, isteri solehah
menjadi penghulu kepada bidadari, yakni dia lebih hebat daripada bidadari lagi. Bidadari ada dah, tapi oleh kerana dia dulunya dulu soleh, solehah, taat pada suami, buat ibadah itu, dia lebih hebat. Bidadari tu duduk bawah dia. Tu bidadari hebat dah. Rasulullah kata selai rambut jatuh di atas muka bumi ni wangi belaka. Kalau jatuh sekarang ni, hak warna hak busuk-busuk tu wangi belaka. Sebut dalam kitab. Tu di antaranya. Tetapi isteri solehah, dia pula menjadi penghulu kepada bidadari, yakni dia ketua kepada suami-suami mereka tu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dah tak isteri tu tak cemburu ke? Tak ada sifat-sifat cemburu? Tak ada dah sifat-sifat tak baik. Bidadari banyak setara mana pun, isteri ke tak main dah cemburu-cemburu, buat mari sifat ni tak mari dah. Sifat dan syurga ni adalah sifat yang baik belaka. Tak ada hak huduh-huduh tu, hak tak ada sini. Atas dunia je ada huduh, ada baik, ada huduh, ada baik, ada perangai buruk, ada perangai baik. Tu dunia. Akhirat, yakni dalam syurga, baik belaka. Nisbah makanan, nisbah minuman, nisbah pandangan, semua yang indah-indah. Sebab tu Rasulullah kata kalau nak tengok syurga, barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, barang yang tidak pernah didengar oleh telinga, barang yang tidak terlintas pada akal, itu di antara itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hei anak Adam, jadi olehmu akan dirimu hamba bagiku, supaya adalah aku ini Tuhan bagimu, dan hampikan olehmu akan dirimu kepadaku dengan menghina akan duniaku dan mengasih segala kebajikan, maka bahawasanya Allah itu tiada mensia-sia ia Allah akan pahala orang yang berbuat kebajikan, dan tiada mensia-sia akan segala amal orang yang berbuat kebajikan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, jadi olehmu akan dirimu hamba bagiku, supaya adalah aku ini Tuhan bagimu. Allah Ta'ala menyatakan, wahai anak Adam, kamu jadikanlah diri kamu itu betul-betul hamba. Bukan dakwa saja. Awak hamba Allah ke hamba nafsu, hamba syaitan? Saya hamba Allah lah. Awak tu sedap-sedap panggil saya hamba nafsu, hamba dunia, hamba syaitan. Awak tu hamba syaitan, awak tu hamba nafsu, awak tu tu dia balah dua tu. Misal kata, maka kadang-kadang dia mendakwa dia sebagai hamba Allah, sebalik dia menjadi hamba nafsu, sebaliknya dia menjadi hamba kepada syaitan, hamba kepada keinginan nafsu dia tu. Maka ini kadang-kadangnya ada tipu daya ataupun munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengaku, sebab tu Syekh Ibn Athaillah pernah berkata, berapa ramai orang mendakwa aku sebagai hamba. Erti hamba itu ialah orang yang patuh hamba itu. Orang yang patuh betul-betul kepada tuan dia. Hamba sahaya. Dulu zaman dulu panggil hamba sahaya. Hamba tuan dia suruh buat ni, dia buat gini. Dia sebagai bos, buat gini. Awak buat gini, buat gini. Suruh ikut saja. Itu betul-betul hamba. Maka kita sebagai hamba Allah, ni tu Syekh Ibn Athaillah. Kalau tengok situ, Allah, ya Allah, aku ni tu ni aku hamba Allah. Tu kalau tengok kalam-kalam Ibn Athaillah, iaitu hamba Allah ini dia akan sentiasa melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, ya ibadah fardu. Bahkan dia memperbanyakkan ibadah sunat. Bahkan dia sentiasa rendah diri di hadapan Allah. Maka itu dikatakan sebagai hamba Allah. Hamba Allah
hamba yang sentiasa membuat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggal apa yang dilarang oleh Allah, dan dia istighfar kepada Allah tak kala dia jatuh kepada maksiat ataupun kesalahan. Itu di antara itu hamba Allah. Itu yang dinakal oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila ditanya siapa itu hamba Allah, dia kata hamba Allah ialah membuat apa yang disuruh oleh Allah dengan khalis, dengan betul-betul ikhlas pada Allah, dan membuang dan menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah dengan benar-benar, dan sentiasa berendah diri pada Allah. Itu di antara sifat hamba tu. Kalau ada sifat begitu, boleh dikatakan sebagai hamba. Itu di antaranya. Kalau kita tidak benar menjadi hamba, bahkan kita sentiasa menjadi hamba kepada makhluk. Kita tidak lari daripada menjadi hamba. Al-Imam Asy'arawi menyatakan, bukan Al-Imam Asy'arawi, Al-Imam Syekh Abdul Salam pernah berkata, iaitu kita manusia ini tak nak lari menjadi hamba kepada makhluk. Itu di antaranya. Kita menjadi hamba kepada tandas. Kita berasa nak kecing, kita nak lawang ke? Tak boleh lawang, terpaksa pergi juga. Hamba kepada tandas. Kita berasa nak buang air besar, nak lawang ke? Kalau kita lawang ke hospital kita, terpaksa kita pergi juga tandas. Kita hamba kepada tandas. Kita lapar, kita nak cari makanan. Maka diri kita cari makanan itu adalah kita hamba kepada makanan, hamba kepada minuman, hamba kepada begini. Kita kedudukan kita, kata Syekh Abdul Salam, sudah jatuh kepada makam hamba dah. Hamba kepada tanda, hamba kepada ni, hamba. Maka diri itu hanya majazi. Majazi yang ni hanya sementara saja hamba. Kita berasa nak kecing, kita pergi tandas. Kita hamba kepada tandas. Maka diri kita hamba kepada tandas itu hanya majazi, hanya sementara. Bukan hakiki. Hamba hakiki adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sana ada orang menjadi hamba yang hakiki kepada tandas, hamba hakiki kepada makanan, kepada makhluk, ataupun hamba kepada dunia. Bila tu dia boleh jadi begitu? Ketika dia meninggal ibadah kepada Allah, ketika dia melalaikan diri daripada Allah, ketika dia malas buat ibadah pada Allah, maka orang tak payah kata pada dia. Dengan sendirinya dia sudah menjadi hamba hakiki kepada tandas, hamba hakiki kepada makanan, hamba hakiki kepada kenderaan dia begini. Tu na'udzubillah min zalik. Ketika itu dia tidak akan menjadi hamba kepada Allah. Itu kata Syekh Abdul Salam. Bahkan dinakal oleh ulama-ulama tasawuf. Tengok ulama tasawuf, seninya mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut sampai tahap tu. Tu di antaranya. Kita sebab itulah kadang-kadangnya diri kita lalai buat ibadah pada Allah, malah buat ibadah pada Allah. Tapi kalau orang ajak makan, boleh sungguh, mari. Hamba hakiki pada makanan. Tetapi si fulan ini, orang kata, mari pergi makan. Boleh tak? Mari. Dia pergi. Ketika itu dia tidak menjadi hamba kepada makanan, walaupun dia pada zahir dia hakiki majazi dia tu sementara itu menjadi hamba kepada makanan. Sebab apa? Sebab dia tidak melalaikan ibadah pada Allah. Dia memperbanyak ibadah pada Allah. Ketika dia tuntut kepada dunia, ketika dia tuntut kepada sesuatu yang dia berhajat, ketika itu dia tidak menjadi hamba kepada makhluk, bahkan dia tetap menjadi hamba kepada Allah. Itu didagari oleh Syekh Abdul Salam, seorang ulama tasawuf. Seni itu di antaranya. Jadi sebab itulah kita nak dakwa kita sebagai hamba Allah ni, betul ke tak kita sebagai hamba Allah? Adakah hanya tipu daya ataupun berpura-pura sebagai hamba Allah? Maka tilik kepada ibadah kita. Kalau ibadah kita rajin kepada Allah,
istiqamah ibadah kita pada Allah, sentiasa zikrullah, sentiasa selawat pada Allah, maka jangan bimbanglah ketika itu kita tuntut dunia banyak mana pun, kita pergilah di mana pun, penghujung dunia sekali mana pun, ketika itu kita tidak akan menjadi hamba kepada dunia, kita tetap menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh Allah Azza wa Jalla, supaya adalah aku ini Tuhan bagi kamu. Ketika itu Allah Taala akan berkata, hei si fulan, mu hamba, aku Tuhan. Ketika itu Allah akan mengaku. Sebab itulah wali-wali Allah, Allah Taala kata, uzkuruni azkurkum. Mu sebut aku akan sebut kamu. Yakni aku akan jadi Tuhan kepada kamu, mu akan menjadi hamba kepada aku. Itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hampir diri olehmu kepadaku dengan menghinakan akan duniaku. Yakni kamu hampir pada aku ni, dan hendaklah kamu iaitu menghinakan duniamu, yakni bentuk dunia yang bercanggah dengan Allah, yang bertemu dengan Allah, mu tinggalkanlah. Kerana bertemu dengan aku wahai anak Adam. Itu di antaranya. Jangan hati itu bergantung kepada dunia. Walaupun kita banyak dunia banyak mana pun, tetap zuhud pada Allah. Yakni barang yang di sisi Allah lebih kita berharap. Barang yang kita ada tu hanya sampingan saja. Jaga tetap jaga, tapi hati kita sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam erti kata sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengasihi segala kebajikan. Dan begitu juga menghina diri dan mengasihi akan segala kebajikan kita. Dan bahawasanya Allah itu tiada mensia-sia, ia Allah akan pahala orang yang berbuat kebajikan. Allah Ta'ala janjilah hari kursi, wahai anak Adam, orang yang melakukan kebajikan Allah Ta'ala tidak akan sia sama sekali. Allah akan ganda semua, ganda. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka itu adalah pahala yang tidak putus-putus. Maknanya Allah Ta'ala beri semua pahala. Itu bagi orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bagi mereka falahum ajrun, bagi mereka ada pahala ghairu mamnun, tidak putus sama sekali. Allah menggunakan lafaz ghairu di situ. Allah tidak menggunakan la di situ. Allah menggunakan lafaz ghairu, ghain ya ra, ghairu mamnun. Ghairun falahum ajrun ghairu mamnun, tidak putus sama sekali orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada mensia-sia ia akan segala amal orang yang berbuat amal. Dan Allah tidak sia-sia amal orang buat, walaupun besar mana pun dia buat, Allah tetap akan mengambil, iaitu mengambil kira, yakni diberi pahala dengan diberi syurga kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya pengajaran yang ke-28. Comel tu kita berhenti kat stesen molek tu. Pengajaran yang ke-28, berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, betapa derhakamu akan daku pada engkau gendah daripada hangat matahari. Pengajaran yang ke-28 kita berhenti situ. InsyaAllah kita akan mempanjang, kita akan sambung balik selepas daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah, sentiasa taklid dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi kekuatan dalam kita mengerjakan ibadah, dalam menghampirkan diri kepada Allah SWT. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala.